Kemarin tuan-tuan, saya sempatlah pergi ke satu pusat beli belah kerana nak beli barang anak. Saya rasa tak boleh tuan-tuan, tak boleh berlama-lama kat sana. Ini cerita kita berada di hujung Ramadan, belum masuk satu Syawal lagi. Sebab apa? Kalau kita pergi ke pusat beli belah, kadang-kadang banyak nampak yang terbelah tu tuan-tuan. Kain terbelah, baju terbelah. Sebab tu saya kata, memang kita kalau puasa kena elakkan pergi ke tempat-tempat macam ni. Dan semalam ni memang ramai sangat orang. Kita jangka ramai dah balik kampung. Rupanya sekarang ni orang ramai balik kampung lepas raya. Ataupun dia duduk kat sini, ini dah kampung dia. Jadi tak balik kampung. Jadi hari tu kita dengar kawan-kawan yang balik ke kampung, sama ada utara ke, pantai timur ke, selatan ke. Hari Jumaat Sabtu tu memang jalan sesak jam. Tapi semalam, mana-mana yang balik semalam kata mereka, Alhamdulillah, lebuh raya lancar tuan-tuan. Dengan maksud tak bersesak-sesak macam kemarin. Hari ni kita jangka mungkin lebih lancar. Saya tadi masuk tol daripada Bandar Sarjana Putra. Saya bila Tashenggo tu bakinya tinggal 50 sen. Saya kata tak lepas ni. Sebab Bandar Sarjana Putra nak pergi ke Putra Heights pun satu tol tu 64 sen tak silap saya. Jadi saya kata kalau subuh-subuh ni tak ada juru tol, saya kata tawakal ajalah. Saya keluar di Putra Heights sebelum sampai ke Batu Tiga tadi. Takut-takut mungkinlah di Putra Heights ni mungkin adalah juru tol. Tiba-tiba bila saya touch tuan-tuan, lepas pula palang buka. Kenapa? Hari ni free toll tuan-tuan. Jadi saya jangka mungkin hari ni dan esok ni toll free, mungkin ramai juga yang balik, tetapi tidak seramai hari Sabtu yang lepas. Tu yang bila orang nak balik Kelantan, dia lalu highway baru di Bentong tu, tak lalu dah Pekan Raup apa semua. Bila dia nampak jam kat depan tu, boleh pula dia U-turn tengah-tengah highway. Jadi polis kata tengah mencari siapa-siapa yang U-turn tu siap. Memang akan dikenal pasti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu sebagai selingan awal. Baik. Nabi SAW ketika mana dikhabarkan baginda naik mimbar untuk menyampaikan khutbah, maka didengar oleh para sahabat Nabi menyatakan amin, amin, amin. 3 kali Nabi sebut amin. Dan para sahabat selepas daripada selesai itu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ma sami'na qabla hadha, kami tak pernah dengar sebelum ini apa yang kau sebut tentang perkara tadi, iaitu kau ucapkan amin, amin, amin. Lalu Nabi SAW menceritakan kepada sahabat, wahai sahabat, tahukah kamu ketika mana aku naik anak tangga mimbar tadi, Jibril alaihissalam datang dengan beberapa doa. Dan doa yang disebutkan itu, aku aminkan doanya. Apa doa ataupun ucapan yang disebut oleh Jibril tuan-tuan? Yang pertama, ya Muhammad, mana-mana umatmu yang apabila disebut namamu dia tidak berselawat ke atasmu, maka binasalah dia. Lalu Nabi sebut amin. Sebab tu tuan-tuan, kita dalam hidup ni kalau boleh setiap hari
jangan sampai langsung tak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat tanya Nabi dalam hadis yang lain, "Ya Rasulullah, berapa banyak yang aku kena selawat ke atas kamu?" Maka Nabi kata, lebih banyak, lebih baik. Adakah 1/2 daripada setiap hari itu? Nabi kata, lebih banyak, lebih baik. Adakah 3/4 ya Rasulullah? Nabi jawab, lebih banyak, lebih baik. Adakah sepanjang hari itu ya Rasulullah? Maka Nabi kata, itulah yang terbaik. Mudah-mudahan Allah memudahkan setiap urusan kamu dan memberkati kamu. Tengok tuan-tuan, besarnya fadilat orang yang melazimi selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi aminkan doa Jibril. Dianggap mana-mana orang yang bila disebut nama Nabi itu dia tidak berselawat sebagai orang yang bakhil dan juga orang yang binasa. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, Jibril datang dengan doa, "Ya Muhammad, barang siapa yang masih ada kedua orang tuanya atau salah seorang daripadanya, tetapi tidak menjadi sebab untuk dia masuk ke dalam syurga, maka binasalah orang ini." Nabi sebut amin. Tuan-tuan, dalam pepatah Arab disebut apa? Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Dan kita faham dalam hidup ini, kedudukan ibu memang tinggi berbanding seorang bapa. Tanpa menafikan seorang bapa juga ada peranan yang besar dalam keluarga. Sebab itu apabila ibu dan ayah ini sudah mula masuk usia senja mereka, usia lanjut mereka, maka kadang-kadang menjadi ujian besar kepada anak-anak. Kita biasa dengar dikata apa? Seorang ibu boleh jaga 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang ibu ataupun ayah. Betul tuan-tuan? Baik, cuba kita kaji sikit. Kenapa 10 orang anak tak boleh nak jaga seorang ibu atau ayah? Tuan-tuan, apabila kita makin lanjut usia, kita makin lemah. Ingatan kita mula hilang. Kita dah tak kuat macam dulu. Jadi sebab tu saya ingat kadang-kadang ada satu doa juga yang arwah pak mentua saya biasa berdoa. Anaknya 8 orang tuan-tuan. Dia kata apa? Kalau boleh abah kalau mati nanti, biar tak menyusahkan anak-anak. Dengan maksud apa tuan-tuan? Biar mati itu dalam keadaan mudah, tidak berpanjangan sakitnya, yang menyebabkan anak-anak mungkin tak tahan nak menjaga orang tua ni tuan-tuan. Itu tak masuk lagi bila mula meracau. Kadang-kadang anak itulah yang dimakinya setiap hari. Ada berlaku tuan-tuan, setengah orang bila dah lanjut usia, dia hilang ingatan, dia jadi macam budak kecil balik, nyanyuk, dan dia maki anak-anak yang jaga dia. Anak-anak ada yang tidak tahan. Sebab tu kita kata yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, sepatutnya mak ayah jadi asbab untuk kita masuk ke dalam syurga. Tiba-tiba ialah penyebab untuk kita tak masuk dalam syurga. Maka Nabi kata, aminkan doa Jibril yang disebutkan tadi. Yang ketiga, Jibril datang dengan doa, "Ya Muhammad, siapa-siapa yang bertemu dengan Ramadan, tetapi setelah berlalunya Ramadan, dia masih tidak mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini binasa." Lalu Nabi aminkan doa Jibril ini.
Sebab itu tuan-tuan, kalau kita sudah ditawarkan satu bulan yang namanya Ramadan, daripada awal kita masuk hari itu sampai sehari dua lagi kita nak meninggalkan Ramadan, dan Ramadan nak tinggalkan kita masih lagi belum dapat pengampunan Allah, malanglah kita tuan-tuan. Ada orang kata, Ustaz, saya tak tahu Allah terima ke tidak taubat saya, Allah ampunkan ke tidak dosa-dosa saya. Tuan-tuan, sebab tu dalam ilmu tasawuf kita diajar, apabila kita beramal ibadah, kena ada dua sifat ini saling melengkapi. Yang pertama disebut sifat apa? Al-khawf, takut. Dengan maksud takut Allah tidak terima amalan kita, Allah tidak perkenankan doa kita, Allah tidak mengampunkan dosa-dosa kita. Tetapi pada waktu yang sama kena ada sifat ar-raja, iaitulah sifat penuh pengharapan kepada Allah, sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, walaupun kita tahu kita banyak dosa dan kita minta ampun dengan dia sungguh-sungguh sepanjang Ramadan ini tuan-tuan, kita berharap mudah-mudahan Allah pastinya insya-Allah akan mengampunkan kita. Amin. Inilah harapan kita. Dan perkara yang kita nak kena jaga apa dia tuan-tuan yang paling penting, Allah sebut dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum. Dan jangan sekali-kali kamu mensucikan diri kamu. Kamu rasa kamu dah baik, kamu rasa Allah dah terima segala amal ibadah kamu, Allah dah ampunkan dosa-dosa kamu. Sebab di hujung itu Allah sebut, wa huwa a'lamu bimanittaqa. Dan dialah yang lebih tahu siapakah yang paling bertakwa di antara kamu. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Sebab itu, apabila kita masuk hari yang ke-28 Ramadan pada pagi ini, semalam malam yang ke-27, mudah-mudahan sebagaimana kita tengok tanda-tanda pagi semalam tuan-tuan, mungkinkah itu sebagai petunjuk malam kemarin, malam semalam merupakan malam Al-Qadar, insya-Allah, amin. Ataupun mungkin malam ini, malam yang ke-29. Apa yang penting, 10 malam akhir ini jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Inilah masa tuan-tuan untuk sama-sama kita bangun, hidupkan malam-malam akhir Ramadan ini, yang mana dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan daripada malam itu, sebahagian malam itu, bangunlah kamu untuk bertahajud sebagai amalan tambahan kepada kamu. Asa an yab'asuka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan membangkitkan kamu pada kedudukan yang terpuji pada hari akhirat nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan semua, walaupun Ramadan ni kita mungkin mudah untuk bangun lebih awal sebelum subuh. Sebab apa? Kita biasanya akan bersahur. Jadi bila sahur ni tuan-tuan, nak tak nak, paling kurang kita akan sembahyang sunat 2 rakaat. Paling kurang. Dengan maksud, kalau subuh pukul 6.3 minit, 6.5 minit, kita bangun pukul 5.30 pagi untuk sahur, masih ada masa untuk solat sunat tahajud paling kurang 2 rakaat.
Jangan biarkan masa sebelum subuh itu berlalu begitu sahaja. Dan apa yang paling penting kita harapkan, kita istiqamah. Habis daripada Ramadan nanti, bulan-bulan yang mendatang, kita tetap boleh usahakan untuk bangun lebih awal sebelum subuh, insya-Allah. Kan itu kita tengok tuan-tuan, mana-mana orang yang bangun malam, yang menghidupkan malam, yang melazimi qiyamul lail ini, insya-Allah orangnya kuat, jiwanya besar. Dia tak mudah takut kepada ancaman, godaan yang boleh meruntuhkan iman dia. Maka ini yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah pilih kita menjadi di kalangan orang-orang yang biasa bangun menghidupkan malam itu, insya-Allah. Amin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Bila kita sebut jangan leburkan pahala Ramadan apabila kita sambut Syawal. Semalam di Masjid Nahdah saya sebut kepada jemaah, kalau kita biasa baca Al-Quran Ramadan ni, habis daripada Ramadan jangan tutup terus Quran. Orang kita biasa menyangka apabila dah buat majlis khatam Al-Quran, bagi dia selesai dah ustaz. Saya tangguh baca Quran, bila pula Ramadan akan datang. Tengok tuan-tuan, maknanya bagi dia Ramadan ni bermusim. Bulan Ramadan baru buka Al-Quran. Ini perkara yang salah. Sebab apa? Al-Quran ini merupakan teman kita pada hari kiamat dan juga termasuk di alam barzah nanti. Cuba kita bayang tuan-tuan, apabila kita mati, pernah berlaku dialog antara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Aisyah ni dia takut apabila Nabi ni akan pergi tak lama lagi. Sebab apa? Bila dia tengok janggut Nabi ni dah ada beberapa helai yang beruban, adalah dalam 10 helai. Lalu Nabi kata, "Ya Aisyah, kenapa kamu menangis sangat ni?" "Ya Rasulullah, aku sangka bila kamu dah mula beruban, dengan maksud engkau makin hampir dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala." Kita ni tuan-tuan bukan setakat 10 helai, penuh tuan-tuan. Rambut, janggut, jambang semua dah putih. Itu pun ada hati lagi. Nak rasa macam orang muda tuan-tuan. Sebab tu kita kata bila uban sudah melata, bermaksud kita dah mula tua untuk berbuat dosa. Kita dah tak muda dah tuan-tuan. Cucu dah ada, anak-anak pun dah besar. Kalau masih ada lagi niat-niat yang tak baik, nak buat benda-benda tak elok, maka fikir panjang. Sebab apa? Kita boleh dijemput oleh Allah bila-bila masa. Jadi Nabi tanya Aisyah, "Ya Aisyah, sangka kamu apakah perkara yang paling menyedihkan mayat ini apabila dia sudah mati?" Maknanya seorang anak Adam bila dah mati jadi mayat, apakah benda yang paling menyedihkan dia? Maka kata dia, sudah pasti ketika dia diusung keluar daripada rumahnya untuk menuju ke kubur, ya Rasulullah. Nabi kata, betul dah tu, tapi ada lagi perkara yang menyedihkan mayat ini. Atau mungkin ya Rasulullah, ketika dia ditanam dalam kubur itu, ahli keluarga yang lain dah mula balik dan dia tinggal seorang-seorang. Nabi kata yang tu pun betul juga. Tapi ada lagi perkara yang menyedihkan mayat. Apa dia tuan-tuan? Kata Nabi SAW, ketika mana dia mula hendak dimandikan. Dah orang kata pula, "Ustaz, kalau macam tu tak payah panggil jurumandi lah Ustaz. Kalau mati syahid tak apalah, ni mati biasa tuan-tuan." Jadi
Apabila kita dimandikan ini macam mana? Akan ditanggalkan semua pakaian yang kita pakai, semua perhiasan yang kita pakai, bahkan seolah-olahnya semua gelaran pangkat yang ada pada kita hari ini akan ditanggalkan sama. Dan itulah perkara yang paling menyedihkan seorang mayat apabila dia telah meninggal dunia. Jadi tuan-tuan, dalam hal ini yang kita nak sebut, Al-Quran merupakan peneman bagi orang-orang beriman. Sebab tu kita kata, bila Nabi sebut ada satu surah dalam Al-Quran, jumlahnya 30 ayat, mana-mana yang melazimi membaca dan mengamalkan isi kandungannya, maka dia akan jadi pembela kepada orang ini untuk melepaskan dia daripada azab kubur. Surah apa tuan-tuan? Surah Al-Mulk. Sebab saya nak menyatakan hari ini ada orang dia sangka bila dah majlis khatam Quran, selesailah dia. Saya sebut semalam apa yang berlaku di masjid tempat kami. Bila buat majlis khatam Quran ni, antara yang paling semangat siapa? Muslimat ke muslimin? Muslimat. Saya pula biro dakwah. Muslimat tanya saya, Ustaz, bila nak buat ni Ustaz majlis khatam Quran? Sebab kami nak sedia pulut kuning dengan telur Ustaz. Itu yang muslimat paling penting. Yang cerita nak khatam Quran, siapa nak baca surah ni itu nombor 2. Yang paling penting nak siap pulut kuning dengan telur tuan-tuan. Tak cukup dengan itu, dia tanya lagi, Ustaz, kita nak pakai tema apa ni Ustaz? Saya kata, terpulanglah kak, mana yang rasa elok saya ikut aja. Kita pakai tema putih boleh Ustaz, lambang kepada kesucian, kebersihan, boleh je kak. Tuan-tuan, jadi kita tetap hari itu, mana-mana yang ikut majlis khatam Quran, khususnya yang akan baca depan ni muslimin, muslimat ikut di belakang, semua ni pakai baju tema warna putih. Muslimat bila bab tema, betul tuan-tuan, memang dia tepat janji dia. Jadi hari itu, petang tu ada 60 orang muslimat, semua serba putih. Dah macam puteri bunian tengoknya. Yang lelaki ni tuan-tuan, memang kita sebut 2-3 kali mengingatkan dalam WhatsApp. Mana-mana yang akan baca tadarus ni nanti, khatam Quran ni nanti, pakai temanya putih. Yang datang akhirnya tuan-tuan, ada yang baju coklat, ada yang jubah hitam, ada yang baju batik pun ada. Allahu Akbar. Nak cerita muslimin tak boleh harap bila cerita bab tema. Sebab tu baju raya ni kalau nak sedondon, memang kena serah pada orang perempuan. Dia akan beli satu gelung tu tuan-tuan, dia tempah siap-siap, barulah jadi sedondon semua. Kalau harapkan orang lelaki, orang suami ni memang sampai sudah takkan sama. Dia elok pakai kain plekat dengan baju pagoda putih saja. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi yang pertama tu Quran. Kita tak nak nanti bila sambut 1 Syawal itu, kita dah mula tak nampak Quran. Tuan-tuan bayang, sepanjang Ramadan ni kita boleh tutup TV kat rumah kita, betul tak? Orang kata, Ustaz, macam-macam drama yang syok Ustaz bulan puasa ni, kita sanggup tak tengok. Sebab apa? Kita puasa dan kita menghormati Ramadan. Walhal kalau nak tengok 1-2 rancangan pun tak apa. Saya pun malam tadi tengok juga bola tuan-tuan. Sebab Liverpool lawan Manchester tuan-tuan. Tapi nak ceritanya, kita sanggup sebulan ni tutup TV. Kenapa? Sebab nak menjaga kemuliaan Ramadan. Bila masuk 1 Syawal, dah macam tak ada apa dah. Kita berhibur, berseronok tuan-tuan, seolah-olah Syawal ni pesta bagi kita. Sebab tu kata ulama mengingatkan kita, laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id man ta'atuhu tazid. Bukanlah Idul Fitri itu bila kamu sambut semata-mata dengan berbaju baru yang cantik-cantik.
Tetapi erti Idul Fitri yang sebenar adalah ketaatan kamu bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak tengok kesan Ramadan sebulan ni, macam mana bermula Syawal nanti sampai 11 bulan mendatang sebelum Ramadan akan datang. Biasa-biasa yang kadang-kadang kita bimbang, masuk Syawal itu kita dah tombang tuan-tuan. Kita dah tinggal apa yang kita buat sepanjang Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, tentang solat. Solat ni, tuan-tuan kita bayang sepanjang Ramadan kita boleh jaga solat jemaah kita. Dan sebaiknya kita jaga solat di awal waktu. Ini yang bila sahabat tanya, ya Rasulullah, ayu amal afdal, apakah amalan yang paling utama? Lalu Nabi jawab, as-salat ala waktiha, salat pada waktunya, dengan maksud di awal waktu, bukan di hujung-hujung waktu. Raya nanti kita akan ziarah. Ziarah ni tuan-tuan memang dianjurkan dalam Islam. Sebab apa? Mana sanak saudara, sahabat handai yang dah lama kita tak jumpa, kita ziarah, inilah masa dia untuk berjumpa, tanya khabar, bermaaf-maafan. Apalagi kalau kita selisih faham selama ni. Tiba-tiba tuan-tuan dalam ziarah itu, tuan-tuan percayalah, hujung minggu ni tuan-tuan akan tengok hampir setiap hujung minggu, selagi tak habis Syawal, orang akan buat open house. Dan jalan akan jam macam biasa. Depan rumah kami Sarjana Putra tu tak boleh kata apa dah tuan-tuan. Kadang-kadang jalan jam hujung minggu lagi dahsyat daripada hari bekerja. Tambah lagi musim Syawal, masa raya nanti. Ini dah berlaku beberapa tahun. Dan isunya apa? Kadang-kadang kita malu nak tumpang solat di rumah tuan rumah. Kita kata tak apalah, nanti balik sempat singgah mana-mana. Dalam perjalanan balik, jalan jam tuan-tuan. Suatu saya kata, kalau kita tuan rumah, orang datang rumah kita, yang pertama, apa yang kita boleh tawarkan, kalau surau masjid dekat dengan rumah kita, masuk waktu, kita ajak tetamu solat di rumah Allah. Andai kata rumah kita agak jauh sedikit, maka kita sedia siap-siap satu ruang. Bila masuk waktu, sambil-sambil kita berborak tadi tuan-tuan, kita berhenti sekejap, kita solat jemaah sama-sama. Untuk apa kita tak leburkan pahala Ramadan kita yang telah kita amalkan sebelum ini tadi? Yang ketiga, apabila masuk Syawal yang kadang-kadang kita ni jadi macam terkejut sangat. Kenapa? Sepanjang Ramadan kita jaga bab makan. Suatu bila orang tanya, Ustaz, Ramadan ni bulan makan ke bulan Quran? Tuan-tuan pun boleh jawab, Ramadan bulan Quran. Tapi Ramadan lah menjadi bulan yang paling banyak orang membazir tuan-tuan. Diberitahu kepada kita satu berita, sepanjang Ramadan ni Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Hal Ehwal Pengguna ni selamatkan hampir 33,000 kilogram makanan yang tak habis jual di bazar Ramadan, agihkan ke surau masjid. Kadang-kadang surau masjid pun dah banyak makanan tuan-tuan. Bila dah terlalu banyak, akhirnya buang macam tu saja. Jadi saya kata, bila masuk Syawal nanti, orang akan mula nak makan balik. Jadi ingat, dipesan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan summa taba'ahu sittan min Syawal kasaumid dahri, sadaqah Rasul. Barang siapa yang berpuasa sebulan Ramadan diikuti 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Jadi dengan maksud tuan-tuan, kalau boleh bila masuk Syawal kita jangan orang yang hilang arah, lupa diri, terlalu banyak sangat makan sampai tak sempat puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal. Para pakar pemakanan dah ingatkan kita,
Kalau sebulan Ramadan ni kita rehatkan perut kita, makan kita sederhana, antara jadi hujan besar kata mereka, bila pagi 1 Syawal tu macam-macam kita nak makan. Dengan lemang, ketupat, rendang, lodehnya macam-macam tuan-tuan, akhirnya perut terkejut. Bila perut terkejut, tak ada tempat lain kita menginap tuan-tuan, dalam tandaslah kita menginap. Jadi ini ingatan untuk saya juga dan untuk semua. Makan boleh tapi bersederhana, sebagaimana kata Allah, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Yang keempat, kalau Ramadan kita boleh tinggal dosa dan maksiat. Antaranya apa? Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa tangan, kaki dan termasuk kemaluan kita. Kadang-kadang masuk bulan Syawal tuan-tuan, kita rasa kita dah bebas daripada penjara Ramadan, maka ada orang dia rasa dia bebas nak buat apa yang dilarang pada Ramadan. Na'udzubillah min zalik. Dia mula tak jaga pandangan, tak jaga telinga dia tuan-tuan, tak jaga lidah dia, tak jaga tangan dan kaki, dan yang paling besarnya dia tak jaga kemaluan dia. Sebab tu kita kata, apabila kita sambut Ramadan ini sebenarnya nak latih diri kita untuk kawal hawa nafsu. Kita tanya tuan-tuan, apa hawa nafsu kita? Antara nafsu nak makan, nafsu nak tidur, nafsu bermalas-malasan, dan nafsu syahwat. Antara nafsu yang paling besar ujian kepada anak Adam ini di akhir zaman. Saya sebut semalam macam mana ada seorang yang saya tanya kepada budak muda ni, sebab dia masuk dalam penjara di puncak alam. Saya tanya, kenapa kamu masuk ke dalam penjara? Sebab saya, kesalahan saya Ustaz, mencabul Ustaz. Saya tanya dia betul-betul, kenapa kamu tergamak nak mencabul orang? Lalu dia jawab, sebabnya malam tu saya dan kawan-kawan mabuk dekat tingkat bawah flat kami duduk Ustaz. Bila dah mabuk, tak sedar diri Ustaz, jalan pun huyung hayang. Tiba-tiba saya nampak ada seorang perempuan datang depan saya pun cabul perempuan ni. Rupa-rupanya yang saya cabul Ustaz, seorang makcik Ustaz. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok, bila kita dah tak sedar diri, hilang akal sebab mabuk, maka makcik tua pun kadang-kadang jadi mangsa kepada pencabulan. Na'udzubillah min zalik. Suatu hari ni bila kita nampak banyak kes rogol, kes rogol yang melibatkan pihak ketiga satu hal, ni yang melibatkan bapa dan juga anak perempuan. Sepanjang Ramadan ni kita dengar ada 3-4 kes. Tuan-tuan, kita tak boleh bayang macam mana anak perempuan yang dibesarkan sampai umur belasan tahun itu, tiba-tiba anak ini yang menjadi mangsa rogol kepada seorang bapa. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah lindung kita daripada kejahatan nafsu syahwat yang tidak mengenal perkara-perkara yang mendorong dia ke arah perlakuan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya kata, sepanjang Ramadan ni kita tengok satu drama di TV Al-Hijrah, drama bahasa Arab, Risalatul Imam, cerita tentang Imam Asy-Syafi'i. Dan dalam satu babak, Imam Asy-Syafi'i berdoa dengan doa yang diajar oleh Nabi SAW, Allahumma inna na'udzubika min nafsin la tashba'. Ya Allah, aku minta lindung dengan Engkau daripada nafsu yang tidak pernah kenyang. Nafsu ni lagi kita layan, lagi dia minta. Lagi kita layan, lagi dia minta. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, nafsu macam kuda liar. Kalau kamu tak mampu jinakkan dia, dia yang akan heret kamu dan menyebabkan kamu seolah-olahnya hilang kawalan.
Sebab tu hari ni kita nampak ada orang bertuhankan hawa nafsu. Na'udzubillah min zalik. Seterusnya tuan-tuan, apa yang kita nak jaga pada bulan Syawal dengan pahala Ramadan yang kita dah raih ni, insya-Allah kita nak latih diri supaya kita terus menjadi orang yang merendah diri. Jangan jadi orang sombong, orang penting diri, suka meremehkan orang lain, pandang orang lain sebelah mata. Sebab apa? Sebab ini antara sifat iblis. Sifat iblis ni tuan-tuan, dia kata kepada Allah, ya Allah, engkau ciptakan aku daripada api, Adam daripada tanah. Takkanlah aku yang kau cipta daripada api nak kena tunduk kepada Adam. Memang taklah. Ini yang ada pada iblis. Jadi kita tuan-tuan, walaupun mungkin dengan pangkat kita, gelaran kita, mungkin dengan harta kita, bahkan ilmu kita tuan-tuan, bukan jadi sebab untuk kita jadi sombong dan penting diri kepada orang lain. Saya sebut Ramadan ni kadang-kadang masih ada orang penting diri. Contoh, dia parking tuan-tuan, di masjid kami yang baru tu, tahun ni tahun pertama Ramadan Tarawih. Jadi bila habis 8 rakaat, jadi oleh kerana masjid buat 20, yang buat 8 pun ramai juga. Habis 8, ramai nak balik. Bila nak balik, setengah jam terkandas dalam kawasan masjid, tak boleh keluar. Sebab apa? Ada satu orang hamba Allah ni, dia parking betul-betul depan pintu masuk masjid. Betul lah dia semayang dengan tenang 20 rakaat kat dalam. Tapi orang kat luar ni agak-agak berbakul lah menyumpah dia tuan-tuan. Jadi sebab tu saya kata, tolong sama-sama kita ingatkan diri masing-masing, jangan jadi orang yang sombong, angkuh dan pentingkan diri. Kemudian Ramadan kita nak jadi orang yang sentiasa boleh bersabar, mengawal marah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang Ramadan ni kita dah latih diri kita untuk jadi orang yang sabar. Orang ajak kita bergaduh, lawan mulut pun kita sanggup tak sahut cabaran dia. Sebab apa? Kita ikut cakap Nabi, bila orang ajak kamu bergaduh, jawab pada dia, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Masalah kita hari ni tuan-tuan, perangai kita yang sebenar ni, termasuk saya lah, dia akan terjelma bila waktu kita bawa kenderaan. Waktu tu masuk kenderaan, kopiah pun cabut dah tuan-tuan, serban pun tanggal, orang pun tak tahu ni ustaz ke orang biasa. Jadi dia punya bawa tu tuan-tuan, Masya Allah, rasa macam bawa di lita lumba. Tambah lagi bila ada orang pula potong dia, dia tak tahan, dia potong balik tuan-tuan. Sebab apa? Aku bawa kereta Merc, yang potong tu kereta kancil. Memang taklah, kancil kalah dengan Merc. Yang paling tak tahan kita ni tuan-tuan, bawa highway ni yang dipanggil sebagai Raja Lebuh Raya, namanya Myvi tuan-tuan. Myvi King orang kata. Bayangkan kita bawa Honda, kita bawa Toyota, dia selamba je cucuk belakang kita, lampu tinggi lagi kat kita. Kita kata tak tahan sungguh. Jadi sebab tu kita sebut dalam hal ni dengan maksud apa? Sabar, kawal kemarahan. Sebab kita kata kalau tak sabar ni tuan-tuan, kadang-kadang kita hilang kawalan. Sehingga arwah atuk saya dan arwah nenek saya di Kelantan, bila kita nak balik daripada Kuala Lumpur ke Kelantan ni tuan-tuan, dia akan tunggu depan pintu rumah kampung tu, sampai kita tiba di kampung halaman. Selagi tak sampai tu, dia risau, manalah anak beranak ni, maksudnya mak ayah saya dengan kami sekeluarga. Tuan-tuan, dalam orang balik-balik kampung ni, kita faham semua nak cepat. Sebab tu semalam berlaku banyak kemalangan juga. Jadi kita doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, bila nak balik ni jangan tergopoh gapah, tenang, dan jangan sampai lupa baca doa menaiki kenderaan. Nampak kecil tapi kesan dia besar tuan-tuan. Sebagai contoh, ada seorang ulama pesan kita baca doa
selain daripada subhanallazi sakhkhara lana itu, Maha suci Allah yang telah mempermudahkan kenderaan ini untuk kami. Ada satu doa yang baik untuk diamalkan, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidak sekali-kali memudaratkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi pesan ulama ni pada kita, kalau kita baca doa ni tiba-tiba kita tak lancar ataupun tersekat-sekat, maka kata ulama ni baca balik daripada awal. Sebab boleh jadi kata dia, waktu kita nak memulakan perjalanan itu, mungkin dalam perjalanan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi sebab tu kata dia, baca balik, dah lancar tu baru teruskan perjalanan. Sebab tu tuan-tuan, mudah-mudahan mana-mana yang nak balik kampung nanti, insya-Allah kita doakan selamat semua sampai ke destinasi. Maknanya sampai selamat ke kampung dan dah habis selesai semua di kampung, selamat balik ke tempat mastatin kita, insya-Allah. Jadi saya rasa itulah sedikit yang boleh saya sebut pada pagi ini sebagai ingatan bersama. Saya mohon maaf di atas segala kekurangan. Tuan-tuan, hari ini 28, esok 29, dengan maksud paling kurang kita ada baki 2 hari lagi. Dan malam esok kita tunggulah pengumuman sama ada raya ataupun tidak hari Rabu. Ustaz cakap ni macam tak confirm raya je, Ustaz. Apa yang penting tuan-tuan, raya confirm 1 Syawal. Bila nak 1 Syawal tu kena tunggu malam esok. Apa yang penting 2 hari ni tuan-tuan, lebih kurang 48 jam lagi ni Ramadan masih ada. Jangan buat macam Ramadan tu dah tak ada daripada kita. Dengan maksud tetap kita ingat ibadah sunat yang kita buat pahalanya macam ibadah fardu. Ibadah fardu yang kita buat dilipat kali gandakan. Zakat fitrah, mana yang belum bayar kena bayar. Walaupun kadang-kadang ada orang nak tunggu waktu afdal. Bila? Sebelum salat sunat Aidul Fitri. Tu yang jadi kisah seorang ustaz ni. Dia nak tunggu waktu afdal ni tuan-tuan, dia beratur sama dengan Bangladesh, Pakistan. Sampai dekat dia nak bayar, macam kenal dia orang ni. Jadi ustaz dia kata, minta maaf lah, saya memang kerja waktu ni, cuma inilah waktu saya. Dah memang sama beratur dengan Bangladesh dengan Pakistan. Tak apalah tuan-tuan, yang penting mana yang dah selesai, alhamdulillah. Mana yang belum, diingatkan untuk kita bayar zakat fitrah kita. Di Selangor ni sama ada berapa ringgit? 7, 14, 21. Ada orang tanya mufti semalam, kalau saya makan beras mahal Ustaz, tapi nak bayar 7 ringgit, boleh tak? Kalau ikut kata mufti tu tak ada masalah. Yang penting bayar walaupun dengan nilai yang paling rendah. Dengan maksud bayar. Tapi kalau boleh, bayar dengan nilai beras yang biasa kita makan. Itu yang sebaiknya. Itulah orang kita, dia suka mengelak tuan-tuan. Dia makan tu beras mahal dah, bila nak bayar beras murah. Inilah masalah kita. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Maka dengan itu, mudah-mudahan Allah terimalah segala amal ibadah kita sepanjang Ramadan ini, amin. Dan agar kita dipilih menjadi orang yang bertakwa dengan asbab ibadah Ramadan kita, dan kita menjadi orang yang istiqamah di atas jalannya sampai hujung nyawa kita, dan dapat kita menghembuskan nafas terakhir kita dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya-Allah, amin. Akhirnya kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq
wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.